Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu sambung kepada topik yang ditarget untuk SPM Sejarah 2020. Okay, topik ni agak senang. Kalau pelajar dapat jawab, cikgu dapat kira anda seorang yang bagus. Dan juga topik ini boleh dikatakan mudah lah. Antara yang ditarget oleh pihak YAPIM dan sebagainya ialah topik yang dikenali sebagai tamadun Mesir Purba. Okay, dekat Mesir Purba ni, dia tak pergi jauh sangat. Selalunya dia akan tanya berkaitan dengan kepentingan sungai dan juga sumbangan. Ni saja yang selalunya pencakupan yang akan selalunya ditanya berkaitan dengan Mesir Purba. Jadi dekat sini cikgu akan ajar berkaitan lokasi, ciri dan juga sumbangan lah, dengan yang paling termampu dan paling mudah untuk anda faham. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan tamadun Mesir Purba. Jadi kalau nak salin boleh sediakan kertas dan buku anda untuk salin. Senang saja. Mesir Purba, kita lihat dulu lokasi dia dekat mana. Lokasi terletak dekat Afrika. Jadi dia adalah di kawasan Afrika Utara, contohnya. Jadi boleh dikatakan Mesir sampai sekarang sangat terkenal. Contoh dia ada terusan Suez, ada pemain bola nama Muhammad Salah dan sebagainya. Jadi, apakah kepentingan yang terdapat dekat Mesir sampai dia dapat jadi maju? Dia disebabkan oleh mempunyai sungai Nil. Mempunyai sungai Nil adalah punca yang menyebabkan kawasan Mesir ini menjadi maju. Sedangkan dia kawasan padang pasir yang tandus. Dekat kawasan Afrika Utara ini kawasan panas. Tapi sebab ada sungai Nil, menyebabkan dia menjadi maju dan juga hebat. Jadi, apa fungsi sungai? Dekat sini awak kena ingat banyak perkataan P. P. Dekat 5 kali P. Satu lagi M. Soalan berkaitan dengan sungai ni tak kisahlah. Kalau dia tanya dekat awak, berikan kepentingan sungai Tigris dengan Euphrates. Itu kat Mesopotamia. Berikan kepentingan sungai Kuning, Huang He, dekat kawasan tamadun Huang Ho. Contoh dia. Fungsi sungai semua sama. Jadi awak boleh cerita. Contoh soalan. Sungai Nil adalah anugerah kepada Mesir Purba. Berikan kepentingan sungai Nil. Jadi awak boleh beri jawapan. Ingat perkataan P banyak kali. Lebih kurang 5 P. Lepas tu awak ingat M last. Apa dia? Pertama, pertempatan. Manusia mula tinggal dekat kawasan sungai. Sebab sungai sangat mudah bagi mereka, terutamanya untuk mendapatkan apa? P satu lagi, protein. Dekat sungai orang boleh dapatkan ikan untuk makan. Kenapa selain daripada itu, sungai juga sesuai untuk pertanian. Kawasan sungai mempunyai tanah yang subur. Jadi mereka boleh tanam tanaman. Dekat sungai juga boleh diletakkan kawasan pengairan. Boleh salirkan air untuk diletakkan untuk bagi tujuan penanaman. Juga sungai berfungsi sebagai pengangkutan. Nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat akan menyebabkan mereka menggunakan perahu ataupun sampan pada masa tersebut. Last sekali, sungai juga membekalkan sumber air yang bersih, iaitu minuman. Jadi boleh ingatlah perkataan P. Itulah yang ada. Soalan sungai ni sangat famous. Mana-mana kalau awak jumpa perkataan berikan fungsi sungai, awak boleh gunakan untuk semua tamadun. Tak kira lah tamadun Indus ke, Huang Ho ke, Mesir Purba ke, Mesopotamia ke, semua sama. Sampai sekarang negara kita, ibu negara juga Kuala Lumpur bermula dekat Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang. Jadi sungai sangat penting. Jadi yang dekat situ macam mana nak ingat? Senang saja. Contoh dia kata berikan lokasi Mesir Purba, mesti awak ingat Mesir Purba dekat kawasan Afrika. Lepas tu awak mesti ingat semua tamadun bermula dekat sungai. Mesir Purba terletak di Afrika, mempunyai sungai Nil. Jadi apakah kepentingan sungai Nil? Awak ingatlah macam 5 P cikgu cakap tadi. Pertempatan, manusia tinggal. Protein, sumber makanan, ikan dibekalkan oleh sungai. Lain ialah pertanian. Boleh dikatakan manusia pilih sungai sebab situ tanah dia subur untuk menanam sayur-sayuran. Last sekali, pengairan. Daripada sungai juga boleh buat sistem saliran untuk mengairi kawasan pertanian. Pengangkutan, sampan, perahu nak berhubung, semua lalui sungai pada masa dahulu. Last sekali boleh ingat M, minuman. Boleh dikatakan air bersih datang daripada sungai. Apa-apa tamadun
mesti memerlukan air. Kalau tak ada air, manusia tak boleh hidup. Jadi mereka memerlukan air sebagai sumber minuman. Untuk pengetahuan anda, cikgu tinggal dekat Sarawak lama. Dekat Sarawak memang penting, antara yang penting ialah sungai. Pergi mana-mana, berhubung pergi mana, akan menggunakan pengangkutan air. Tapi tak guna perahu lah. Kalau nak pergi jauh, guna speedboat contohnya. Lokasi dah settle. Kita lihat ciri-ciri untuk topik ni. Kita lihat ciri-ciri bagi Tamadun Mesir Purba. Ciri-ciri dia. Anak saya boleh. Ciri-ciri pertama, diketuai oleh Fir'aun. Ciri-ciri pertama, diketuai oleh Fir'aun. Setiap ketua negara dekat dunia ni ada ketua lah. Dia dianggap sebagai raja. Tapi dekat Mesir Purba, rajanya dipanggil sebagai Fir'aun. Bahasa Inggeris dipanggil Pharaoh. Apa maksud Fir'aun? Fir'aun ni maksud dia rumah yang agung. Fir'aun ni raja, ibarat raja, yang bermaksud rumah yang agung. Ibaratnya penduduk, masyarakat tinggal dekat dalam rumah, yang mana rumah itu adalah Fir'aun. Jadi semua orang terhutang kepada Fir'aun. Sebab itu dia dianggap sebagai raja ataupun ketua lah. Cuma panggilan dia Fir'aun, yang bermaksud rumah yang agung. Ciri-ciri lain, Tamadun Mesir Purba mengamalkan kepercayaan politisma. Politisma, banyak Tuhan. Dia ada pelbagai Tuhan ataupun dewa. Contohnya dewa dia melibatkan unsur alam. Dia ada Amun, Tuhan angin, Ra, Tuhan matahari. Sampai satu tahap Fir'aun juga dianggap sebagai anak Tuhan. Last sekali dianggap sebagai Tuhan. Sebab itu kalau Fir'aun, bagi masyarakat Mesir Purba, walaupun Fir'aun itu dah mati, mereka kata tak mati, kerana itu adalah Tuhan. Dia akan nanti bangkit semula daripada kematian dia. Sebab itu orang Mesir Purba letakkan Fir'aun di dalam piramid contohnya. Jadi kita boleh lihatlah ciri pertama dan ciri kedua. Pertama, ketua. Boleh ingat crown, raja, ketua. Siapa ketua Mesir Purba? Jawapan dia ialah Fir'aun. Senang saja, mesti boleh ingat. Ketua di Mesir Purba ialah Fir'aun. Fir'aun bermaksud rumah yang agung. Amalan kepercayaan Mesir Purba ialah politisma, banyak Tuhan. Contoh Amun-Ra, Ra dan sebagainya. Kita lihat ciri-ciri yang lain. Seterusnya ialah pembentukan bandar. Pembentukan bandar. Tamadun Mesir Purba mula-mula wujud kawasan kampung. Kampung ni dekat tepi sungai lah, Sungai Nil. Sebab sungai begitu penting kepada Mesir Purba. Daripada kampung akhirnya membentuk nom. Nom ini adalah daerah, ataupun juga dipanggil bandar. Daripada kampung semakin besar menjadi nom, daerah. Last sekali bertukar menjadi bandar raya, bandar yang sangat besar. Ini adalah ciri-ciri bagi pembentukan bandar dalam Tamadun Mesir Purba. Antara yang famous terkenal, Memphis, Thebes, Abydos. Awak ingat dua dah okey, Memphis dengan Thebes. Ini antara yang boleh diingat, Thebes, Memphis. Ada juga soalan tanya, berikan dua bandar Tamadun Mesir Purba. Bolehlah ingat Thebes, Memphis, Abydos. Ada lagi Heliopolis. Itu susah nak ingat. Awak ingat Thebes, Memphis. Okey lah. Jadi cikgu harap awak boleh ingat lah macam cikgu cakap tadi. Ulang balik daripada awal. Awal-awal sekali. Ciri-ciri Mesir Purba. Lokasi dekat mana? Afrika. Mempunyai sungai apa? Sungai Nil. Kepentingan sungai semua sama. Boleh ingat 5 ppm. Apa 5P? Tadi pertempatan. Lagi apa? Pertanian. P, protein, sumber makanan. Lagi apa? Pengairan. Lagi P, pengangkutan. Senang. Last sekali M, minuman. Manusia perlukan air bersih untuk minum. Semua diberikan daripada sungai. Ciri-ciri ketua dia siapa? Fir'aun. Maksud Fir'aun ialah rumah yang agung. Ciri-ciri lain, mengamalkan kepercayaan politisma, banyak Tuhan. Ciri-ciri lain, pertempatan bandar dia daripada kampung yang terletak dekat sungai menjadi nom maksud dia daerah, kemudian menjadi bandar raya. Contoh yang terkenal adalah Thebes, Memphis, Abydos. Itulah yang kita sempat belajar tadi.
Okay, kita lihat sumbangan. Kat sumbangan ni, cikgu ada akronim. Akronim cikgu ialah KitKat. KitKat adalah coklat. KitKat P. Awak ingat perkataan KitKat P. Okay, apa yang kita boleh letak? Oh, maafkan cikgu terbalik. Awak ingat perkataan KitKat P. Okay, kita boleh lihat sumbangan dia. KitKat P. K pertama, kertas. Okay, penghasilan kertas daripada pokok papyrus menjadi kertas pertama di dunia yang digunakan untuk menulis. Ini sumbangan pertama tamadun Mesir Purba. Tu K pertama lah daripada KitKat. Betul I. Semua tamadun di dunia memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Awak boleh cerita berkaitan ilmu matematik, astronomi, geometri. Matematik dengan geometri sangat penting bagi Mesir Purba sebab dia ada buat seni bina. Arkitektur yang penting iaitu piramid. Jadi ilmu matematik dan juga geometri sangat penting untuk mereka menyukat batu nak buat piramid. Jadi KitKat pertama dengan kedua awak dah tahu. K apa, I apa. Ingat. K apa, I apa. K kertas, pokok papyrus. I apa, ilmu. Ilmu pengetahuan, matematik, astronomi dan juga apa? Matematik, astronomi dan juga geometri contohnya. Okey, KitKat T pula. T, tulisan. Tamadun ini juga memberikan sumbangan daripada tulisan. Dikenali sebagai hieroglif. Tulisan berbentuk gambar. Okay, tamadun ini tak ada huruf ABC. Jadi dia guna gambar. Sebab dia nak gambarkan sesuatu, dia buat gambar lah. Contoh macam kat buku teks awak ni. Awak nampak sini. Kalau dia nak tunjukkan ular lah dia buat. Kalau nak tunjukkan burung lah dia buat. Ni dekat tulisan hieroglif yang ada dekat sama ada dekat keranda Firaun, dekat piramid dan juga dekat kertas tulisan mereka. K, kalender 365 hari dalam setahun. Macam kalender moden. Ini sumbangan dia sampai sekarang. Mana-mana tamadun juga ada beri sumbangan dari segi kalender. Ingat tak lagi KitKat? Sekarang kita dah belajar KITK. K pertama tadi apa? Ingat. K kertas, pokok papyrus. I apa? Ilmu, ilmu pengetahuan. Matematik, astronomi, geometri. Okay, kemudian T, tulisan. Nama dia hieroglif. Lepas tu K, iaitu kalender 365 hari dalam setahun. Okay, dah nak habis dah. Okay, lepas tu kita ada A, sambungan KitKat. A, terbalik pula. A, architecture. A, architecture, seni bina. Ni memang orang ingat piramid mesti ingat Mesir Purba. Architecture, seni bina. Pembinaan piramid oleh Imhotep, seorang menteri yang membuat piramid untuk Firaun yang pertama masuk dalam piramid ialah Firaun Djoser. Piramid pertama berbentuk tangga, dipanggil piramid Saqqara. Djoser diletakkan dalam piramid sebab fahaman Mesir Purba Firaun adalah Tuhan. Jadi dia akan bangkit satu hari nanti. Tapi sampai sekarang tak bangkit-bangkit sebab dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Sekarang kalau orang Mesir Purba dah buka piramid, ambil Firaun letak dekat muzium sebagai peninggalan sejarah contohnya. Okey, sambungan lagi T, terusan. Sumbangan dia adalah terusan. Contoh dia yang membuat pembinaan terusan oleh Firaun Senusret. Bolehlah ingat perkataan Senusret. Okay, bagi tujuan pertanian. Macam cikgu cakap, Mesir Purba sungguh bertuah kerana mempunyai Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan mereka kerana dapat membuat terusan bagi tujuan pertanian. Jadi dah dapatlah KitKat. KitKat, last sekali P. Ni pengkhususan sikit P perubatan. Tak apa jelas ni. P perubatan memumiakan mayat. P perubatan, tak apa kalau tak dapat ni sebab cikgu tulis macam ni sebenarnya. Tapi biasalah reflect daripada handphone dia jadi terbalik. Jadi ni cikgu terpaksa tunjuk yang belakang. Yang belakang ni tak berapa jelas. Depan ni okey. P. Okey, perubatan memumiakan mayat. P perubatan memumiakan mayat. Macam cikgu cakap, Firaun dianggap sebagai Tuhan
Jadi orang Mesir purba dia mumiakan Firaun. Nak mumiakan tu macam mana? Tebuk kepala dia, ambil otak, jantung dikeluarkan, buah pinggang dikeluarkan, letak garam, dengan herba, lepas tu dibalut-balut, letak dalam keranda, jadilah mumia. Ilmu memumiakan mayat ataupun mengawetkan mayat ni berasal daripada Mesir purba. Itu sahaja berkaitan sumbangan. Itu antara yang penting lah.